Sila duduk menghadap ke pentas. Anak-anak muda, sila duduk dan menghadap ke pentas. Anak muda terus penuhi dewan di ruangan depan, duduk menghadap pentas untuk kita dengar amanat daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Nah, kita memiliki seorang Menteri Besar dari Parlimen Lumut dan seorang Menteri Penuh dari Parlimen Lumut. Ini satu rekod. Relakah kita mengorbankan kita? Relakah? Kalau tidak, jangan kira calon. Calon itu soal kedua. Yang penting adalah lambang Barisan Nasional. Dari hari ini, dari saat ini, kita mesti ada sense of belonging. Semangat kekitaan. Tak ada lagi UMNO, tak ada MCA, tak ada MIC, tak ada. Kita orang Barisan Nasional. Betul? Saya tak ingin berucap panjang. Jadi sekali lagi saya ingin menyatakan di sini bahawa kita sudah menang. Hari ini kita sudah menang. Itulah petanda ini. Terima kasih. Nandri, wanakkam. Untuk kita semua mengundi bagi dan calon Barisan Nasional untuk menentukan bahawa negara kita ini akan terus maju dan dibanggakan oleh semua negara-negara di seluruh dunia. Kalau kita lihat di sebelah sana, mereka tidak ada satu kesepahaman di antara tiga parti politik itu. Mereka ada ideologi yang begitu berbeza sekali. Mereka tidak bersatu padu. Parti A cakap lain, parti B tak setuju dan sebagainya. Sampai ke hari ini, parti Presiden PAS dia kata dia sedang nak fikir perlukah PAS keluar dari Pakatan Rakyat. Jadi ini telah pun menunjukkan bahawa mereka sampai ke saat-saat akhir ini mereka belum ada satu kesepahaman. Dan saya juga yakin bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita akan memimpini Barisan Nasional kawasan Parlimen Lumut demi kejayaan kita dan untuk masa hadapan Parlimen Lumut dan negeri Perak yang lebih cerah. Akhir sekali saya mengucap terima kasih kepada semua yang hadir dalam perhimpunan Jentera PIU 13 ini. Sekian, terima kasih. Nandri, wanakkam. Salam. Perak aman. Perak aman. Perak aman. 1,500. Tetapi saya percaya yang hadir sampai ke belakang sana lebih daripada 3,500 orang yang ada ini. Kerana dewan ini bukan untuk diisi sekitar 2,000. Ni tanya Toki dah. Toki tadi. Saya tahu kapasiti dewan ini. Tanya Dato' Ali. Dewan ini kita susun untuk 5,000 orang. Kalau saudara-saudara semua tuan-tuan dan puan duduk dari atas
atas ini, tengok sampai ke sana, tengok di sana, tengok di sana, maka saya yakin yang hadir ini lebih daripada 5.000 orang. Betul Dato' Ali? Betul. Dato' Ali Pamah dulu kata betul. Betul. Dan inilah semangat yang saya nak lihat daripada Barisan Nasional. Ada orang kata bahawa Barisan Nasional lembek, Barisan Nasional tak berani, Barisan Nasional penakut, Barisan Nasional hanya menanti masa untuk tumbang. Petang ini, saudara-saudara semua, membuktikan bahawa Barisan Nasional tegak dan kuat. Siapa kata Barisan Nasional takut? Ini taktik kita selama ini. Kita hanya tunduk seperti padi, seperti ubi. Kita tidak menunjuk kekuatan kita. Tetapi bila sampai masa untuk kita tunjukkan kekuatan kita, kita akan tunjukkan kepada mereka. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada dalam dewan ini, apakah tuan-tuan dan puan-puan sekalian sudah bersedia menghadapi pilihan raya? Bersedia? Bersedia? Dan saya mau suara ini, saya mau gegaran suara ini didengari oleh mereka yang mereka katakan bahawa mereka lebih hebat, mereka boleh mengumpulkan orang, tetapi mereka tidak tahu bahawa Barisan Nasional lebih hebat daripada mereka. Saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau itu kita tunjukkan kehebatan kita, bolehkah kita pastikan yang berhormat Kong Choo Ha menang jadi lagi dalam pilihan raya ini? Boleh kita tolong dia? Boleh kita keluar ramai-ramai? Sokong dia. Saya yakin saudara-saudara semua boleh. Hari ini kita lihat sokongan yang cukup kuat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun mereka kata barisan yang sudah makin tak kuat, sebenarnya hari ini Barisan Nasional semakin kuat. Sebab itulah mereka dah mula gelabah. Dia mula gelabah. Dia kata orang muda tak sokong Barisan Nasional. Betul atau tidak? Orang-orang muda tetap sokong Barisan Nasional. Betul atau tidak? Kita sokong. Dia kata ramai orang muda sokong dia. Tapi hari ini kita lihat semangat anak-anak muda kita yang membawa memposisikan mereka, yang berada dalam dewan ini. Anak-anak muda semua bangun. Anak-anak muda semua bangun. Tunjukkan bahawa Barisan Nasional sentiasa disokong oleh anak-anak muda kita. Kerana inilah kehebatan anak-anak muda yang sentiasa menyokong Barisan Nasional kita. Mereka kata orang veteran yang dah pencen tak sokong Barisan Nasional. Betul dan betul dan membuat. Dia bohong. Dia ambil satu gambar seorang masuk, yang masuk tu pun mungkin merajuk. Dia merajuk sebab-sebab tertentu. Tapi dia kata, tengok kaki tangan kerajaan tidak sokong Barisan Nasional. Baru ini
ada seorang hamba Allah itu, saya tak perlu sebut, dari Pasir Panjang, tak payah sebut nama dia. Kita dah tahu. Dia kata kaki tangan kerajaan 80% sokong pembangkang. Saya nak tanya tuan-tuan dan tuan-tuan, betulkah pembohong ini? Bohong. Dia memang kerja dia membohong. Kerja dia memang membohong. Memang kaki penipu besar. Memang pembohong bersini besar. Kenapa saya kata pembohong bersini besar? Segala yang dia cakap semuanya membohong. 10 dia cakap, 11 membohong. Apa dia cakap? Bayangkan. Baru-baru ini dia boleh kata kerajaan Malaysia dah terima 207 bilion ringgit daripada kerajaan Jepun. Sampai kerajaan Jepun pun tengah terkejut. Bila pula kami bagi duit kepada Malaysia? Dia bohong. Balik. Dia bohong. Balik pun dia bohong, tuan-tuan dan puan. Dia kata dia tak pernah setuju. Bila saya tunjuk surat, mengatakan ini surat siapa? Dia kata surat tu biasa. Ini dah. Lepas tu pula dia kata apa? Dia dapat tahu bahawa kalau PN kalah, semua tentera akan datang untuk memastikan supaya Barisan Nasional tidak kalah, untuk menelakkan daripada mereka berkuasa. Bohong lagi. Kalau saya nak ceritakan satu persatu pada tuan-tuan dan puan, saya akhirnya petang ini saya hanya bagi ceramah tentang dia dan pembohongan dia sahaja. Sebab tu kita nak bagi tahu orang macam ini tidak layak untuk kita pilih sebagai wakil rakyat kita yang berada di Pasir Panjang ini. Saya tanya kepada dia, yang kata hebat sangat ini, hebat apa? Dalam dewan saya tanya pada dia. Saya kata, saya sedih sebab saya daripada kawasan Bandung. Saya daripada sini. Tetapi sejak dia jadi wakil rakyat, tidak pernah ada satu soalan daripada Pasir Panjang pun tentang nasib orang Pasir Panjang. Apa ni saya kata? Betul tuan. Kesian orang Pasir Panjang. Kesian orang Pasir Panjang, sungguh. Saya belajar di Pasir Panjang. Isteri saya pun berada dalam kawasan Pasir Panjang. Ya, sedih kita tengok. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, nak sokong lagi ke orang ini? Tuan-tuan dan puan, nak sokong lagi ke orang ini yang tidak pernah membela nasib tuan-tuan dan puan? Jangan sokong orang seperti ini tuan-tuan dan puan. Jangan buat gaduh. Saya sahut cabaran dia di dalam dewan baru ini. Bila wakil rakyat dewan kata, ni kami nak bagi tahu ni, kami nak menang ni. Saya kata, hanya orang yang tak cerdik dia akan cerita dia nak menang dulu. Sebab dia tunjuk dia punya dulu kan. Kita tak tunjuk kita punya lagi. Kan? Yang orang yang cerdik dia tak tunjuk dia punya lagi, tapi dia dah kata tak. Dan dia minta supaya, dia kata Barisan Nasional, jangan buat gaduh-gaduh kalau kami menang. Saya kata, saya terima. Malah saya kata, saya mencabar juga. Bolehkah mereka, kalau kita menang nanti, mereka tidak mewujudkan keadaan huru hara dalam negeri Perak kita ini? Saya tanya mereka. Sebab Barisan Nasional tidak pernah mengkhianati rakyat. Kerajaan Barisan Nasional cukup gentleman tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi bila kita ambil balik kita perintah tahun 2009 kemarin yang wujudkan huru hara dalam negeri Perak itu, siapa sebenarnya?
mereka, tuan-tuan dan puan sekalian. Cara Barisan Nasional bukan cara demonstrasi jalanan. Ya, betul atau tidak? Kita bukan kerana kita tak mampu untuk mengadakan demonstrasi jalanan, tapi kita jaga negara kita elok-elok. Barisan Nasional ini satu barisan yang kita jaga semua rakyat kita. Kita jaga keamanan elok-elok. Bayangkan tuan-tuan yang saya sebut sebelum ini. Kalau mereka rasa bahawa mereka boleh mengadakan demonstrasi besar-besaran, boleh mereka adakan seperti mana yang mereka adakan baru-baru ini di Stadium Merdeka, di atas jalan-jalan raya Kuala Lumpur. Saya nak tanya ahli-ahli Barisan Nasional semua, apakah kita tidak mampu melakukan seperti mana yang mereka lakukan? Apakah Barisan Nasional, ahli-ahli Barisan Nasional, pendukung-pendukung Barisan Nasional tidak mampu mengumpulkan 100,000 orang? Apakah pendukung-pendukung Barisan Nasional tak mampu mengumpulkan 200,000 orang? Ini anak-anak muda. Apakah anak-anak muda takut untuk berada di jalan-jalan raya Kuala Lumpur? Seramai 300,000 orang, 400,000 orang dan sebagainya. Kita tak pernah kita gentar kalau sekiranya kita nak mengumpul orang. Boleh, tak ada masalah. Ya, jangan tuan-tuan kita tengok dalam TV, kita kata tengok, ui beramainya dia orang. Sebab dia kata dia kumpul 5,000, dia kata 50,000. Dia kumpul 100,000, dia kata 1 juta. Nah, itu biasa dah. Dia akan tambah lagi apabila dia ambil kamera tu, dia ambil kamera ni. Bukan dia ambil kamera macam BN tengok ni. BN ambil kamera macam itu. Dia ambil kamera macam ini. Betul. Bila ambil kamera macam ni, yang 1,000 jadi 10,000. Ya, bagus. Ya, nampak sekata ya. Nah, itu ada cara dia macam mana dia nak ambil. Tapi kita tuan-tuan dan puan, kita boleh buat. Kita boleh kumpulkan, kita boleh dapatkan 1 juta orang, 2 juta orang untuk ahli-ahli kita. Kita bawa berada bersama-sama di atas jalan raya. Tapi bayangkan apa akan berlaku kepada negara kita di waktu itu. Apa akan berlaku kepada negara kita di waktu itu, tuan-tuan dan puan. Apabila di sebelah sana, dia tunjuk dia punya kekuatan dia. Belah sana, dia pakai katakan baju kuning. Yang belah sini pula, dia pakai baju warna apa? Warna biru atau warna merah. Bayangkan, dua kelompok akan bertembung di jalan raya. Sebab itu Barisan Nasional tak buat cara itu. Barisan Nasional sayang negara ini, kerana ini adalah negara kita, negara yang penuh dengan keamanan. Kita jaga elok-elok, kita bina elok-elok negara ini selama lebih 50 tahun. Tapi bagi mereka ini yang nak berkuasa, dia tak kira apa-apa. Asalkan dia boleh pergi ke Putrajaya, sudah cukup bagi dia. Kemudian apa nak jadi, jadilah lepas itu. Tapi kita tak boleh melakukan begitu, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah kita lihat apa yang mereka buat pada hari ini. Mereka cuba nak kumpulkan, buat segala-galanya, fitnah segala-galanya, bohong segala-galanya, semata-mata dia nak pergi ke Putrajaya saja. Ya, akhirnya yang kawan jadi lawan, yang lawan dulu pun sekarang ni dah jadi lawan dia. Dia kata apa? Kita kawan sementara saja. Kita kahwin pun kahwin sementara saja. Tak apa. Ini boleh kahwin sikit-sikit saja. Untuk 2-3 bulan saja. 1 tahun kongsi-kongsi. Walaupun kahwin, tapi you duduk bilik sana, saya duduk bilik sini, tak boleh pegang-pegangan. Ya. Tapi asalkan nak dapat kebudayaan. Tapi bayangkan tuan-tuan dan puan, dua parti yang berbeza, umpamanya DAP dengan PAS, yang memang tak boleh duduk sama sekali. Satu bercakap tentang dia nak negara Islamnya, yang satu lagi dia kata, aku tak mau negara Islam. Macam mana ni? Macam mana ni? Coba fikir. Orang muda kata, lu fikir tengoklah.
Kan? Satu nak negara ni. Yang ni tak mau. Akhirnya apa? Akhirnya sentiasa bergaduh. Untuk sementara ni tak apalah kita mengaku sajalah. Mengaku dululah. Untuk sementara sahaja. Ini dia tuan-tuan dan puan. Yang kita akhirnya menyaksikan satu keadaan politik yang tidak stabil dalam negara kita ini. Jadi yang paling penting bagi kita pada hari ini, kita nak laksanakan satu pendekatan. Apa yang Datuk Seri Najib tak buat, tuan-tuan dan puan. Cuba tuan-tuan tengok pada hari ini, macam-macam program, macam-macam segala-galanya yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Ni tanya orang muda ni. Orang muda yang tak dapat. Macam-macam dapat. Nak masuk sekolah, dapat berapa? Dapat RM100. Sekarang ini, yang dah tak pergi sekolah, yang 21 tahun ke atas tak dapat apa? Dapat BRIM. BRIM harga berapa? RM250. Yang mana yang orang tua-tua pula dengan pendapatannya yang di bawah 3,000 dan sebagainya dapat berapa? 500. Bayangkan. Itu yang baru sikit kita kira tu. Tapi kalau untuk kita mempersiapkan diri kita bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Kemarin PM datang ke negeri Perak. Dalam pertemuan itu PM tanya saya, Zamri, dah bersedia? Saya kata, bukan sekarang bersedia, tetapi kami di negeri Perak, kami telah bersedia sejak 4 tahun yang lalu untuk menghadapi pilihan raya ini. Kerana pengalaman kita tahun 2008 cukup besar. Pengalaman kita tahun 2008. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjumpa dengan kita. Malam itu berjumpa dengan Pak Lukungan, berbincang, dan beliau begitu gembira sekali dengan semangat yang ditunjukkan oleh semua komponen kita, semua ahli-ahli parti kita, bahawa kita sekarang ini sudah pun bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Saya yakin tuan-tuan dan puan sekalian, dengan semangat yang ditunjukkan, dengan kekuatan semangat yang ditunjukkan ini, kita akan marah ke hadapan bersama-sama atas semangat untuk membela negara kita, membangunkan bangsa kita, dan juga mempertahankan seluruh masyarakat yang ada dalam negara kita ini. Saya nak minta tuan-tuan dan puan sekalian bangun. Kita bangun beramai-ramai untuk kita nyatakan pendirian kita bersama-sama, bahawa kita akan bersama-sama dengan Barisan Nasional. Kita teriakkan ramai-ramai pada petang ini, dan teriakkan hidup Barisan Nasional 3 kali. Lepas itu kita sama-sama teriakkan menang Barisan Nasional. Boleh? Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Menang BN! Menang BN! Menang BN! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya
jentera-jentera mati kami bagi membuat persiapan menghadapi pilihan raya yang akan datang. Ini merupakan perhimpunan secara besar-besaran yang melibatkan 5,000 jentera parti semuanya yang telah pun bersiap sedia bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Walaupun pertemuan seperti ini walaupun pertemuan sebelum ini turut diadakan, dan hari ini kami memanggil semua jentera itu untuk berkumpul untuk memberi satu rangsangan kepada mereka bagi mempersiapkan minda mereka dan semangat mereka bagi menghadapi pilihan raya ini. Dan saya lihat semangat yang ditunjukkan oleh ahli-ahli parti, oleh Barisan Nasional begitu kuat sekali, termasuk juga daripada golongan anak-anak muda. Dan saya lihat tadi begitu ramai juga anak-anak muda yang berada bersama-sama dalam jentera parti ini bagi membuat persiapan menghadapi pilihan raya yang akan datang ini. Saya dan Tuan Sri Puan masih juga mengharap pilihan raya kita. Kami amat gembira dengan kehadiran pada petang ini, dan kerana ia menunjukkan satu indikasi yang penting kepada jentera Barisan Nasional Parlimen Lumut ini. Kerana mereka lah yang akan bergerak di bawah, yang akan turun di bawah, yang akan memastikan supaya semua jentera parti itu dapat digerakkan dan berfungsi masa it is a good and very encouraging indicators for Barisan Nasional. Dan ini menunjukkan bahawa dari segi semangat mereka dan juga cerita mereka, sokongan mereka, yang itu menunjukkan bahawa mereka berada di tahap persiapan yang semangat yang cukup tinggi sebenarnya untuk menghadapi pilihan raya ini. Dan saya yakin ini memberikan satu keyakinan dan juga satu tanda yang sangat baik kepada Barisan Nasional, khususnya dalam Parlimen Lumut dan juga kepada negeri Perak secara amnya. Do you think the opposition will try to downplay this solid show of support? Well, they will. Whatever we do, definitely they will. Because it is about the side war to them. For example, yesterday, when we had our CNY gathering at the state level in Gopeng, you know, even some of them tried to play down because they said, by bringing some singers, that makes the numbers, that the turnout very big compared to here. I was not even less than 1,000. Whatever this is, just put them 1,000. But the numbers of ours is about 10,000. This one, too, I think. But the most important thing, I don't care what they feel about it, right? The most important thing is that what is our level of preparation, what is the spirit of our members for facing the upcoming election, because this is very important indicators for us. I don't care what they say about us. I still remember when I had my perhimpunan tahunan, cawangan. Every year I did it in Stadium Indra Mulia some time ago. They said only 1,000 or 2,000 turn up, whereas everybody knows more than 6,000, 7,000 people turn up. You know, all the stadium fields until sampai overflow outside. But they will play enough. But it's okay. It's okay. To me, the most important thing is our level of spirit and also level of preparation.